Begitu juga dengan zakat pendapatan, zakat gaji. Ketika almarhum Tan Sri Harusani masih ada ketika itu, jawatankuasa berpandangan ketika itu, tuan-tuan jangan heran hukum fatwa ni dia berubah-ubah. Sebab memang dalam kaedah fiqh kita la yunkaru taghayyurul ahkam bi taghayyuril azman wal makan. Tidak diingkari berlaku perubahan-perubahan dalam hukum dengan berlaku perubahan pada tempat dan juga pada masa. Itu perkara yang biasa berlaku. Tuan-tuan jangan pelik. Apalah dulu kata tak boleh, ini kata boleh. Jangan pelik. Contohnya di Perak kita sudah keluarkan satu fatwa kalimah Allah. Kalimah Allah hanya boleh digunakan di negeri Perak ini khususnya oleh orang-orang Islam sahaja. Kalimah Allah. Tapi di negara Arab dia tak jadi isu kalimah Allah ni. Sebab berlain tempat. Di negara Arab dia tak bergaul bercampur-campur dengan separuh daripada macam kita kan. Perak ni tuan-tuan, orang Islam kita hanya 50% lebih saja, sikit daripada orang yang bukan Islam. Lebih sikit je tuan-tuan sekalian. Mana yang boleh lagi dapat melahirkan zuriat, banyak-banyak lah. Banyak kita ni tak ada dah rasanya. Cucu cicit kita lah bagi banyak. Bagi banyak supaya boleh mengimbangi. Jadi bila ditambah pula dengan kita tengok anak-anak muda kita ni tuan-tuan sekalian, perlu untuk kita pelihara akidah mereka. Soal akidah dan sebagainya yang masih perlu untuk kita lindungi dengan undang-undang. Tuan-tuan sekalian, dalam Islam ni ada perkara-perkara yang Al-Quran boleh buat, boleh diamalkan dengan mudah. Tapi ada perkara yang Al-Quran tak boleh buat tapi undang-undang boleh buat. Inna Allah yazighu bil Quran ma la yazighu bisultan. Inna Allah yazighu bisultan ma la yazighu bil Quran. Maksudnya adalah ada perkara-perkara tertentu Quran tak mampu nak dibuat, tapi sultan boleh buat, pemerintahan boleh buat. Contohnya tuan-tuan sekalian, kita mudahlah, kita bagi mudah. Quran yang kita baca tu setiap hari tu jelas dalamnya mengatakan haramnya riba. Kan? Haramnya riba. Tetapi berapa ramai orang baca Quran, khatam tiap-tiap tahun, lalu ayat riba, tapi beli kereta dengan sistem riba lagi, beli rumah dengan sistem riba walaupun dia seorang Islam mukmin. Sebab pembaca Quran itu tak sama imannya. Ya, kalau iman dia tinggi, baca Quran sekali lalu innallaha halallahu al-bai'a wa harrama riba dalam surah Baqarah. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Iman dia kuat, dia baca sekali dia tak buatlah dengan riba. Tapi iman kita tak serupa. Ada orang tuan-tuan sekalian, dia baca Quran, dia tahu dia baca terjemahan dan sebagainya, tapi dia buat juga benda tu. Jadi Quran tak mampu nak ubah dia sebab dia sendiri tak nak ubah. Tapi kalau kerajaan buat satu undang-undang haram interaksi dengan riba, siapa yang transaksi dengan riba masuk penjara. Tak boleh transaksi dengan riba, siapa dengan riba kena rampas dia punya barang. Contohlah, contoh. Undang-undang itu kadang-kadang lebih dipatuhi daripada apa yang ditetapkan dalam Quran. Sebab itu penting pemerintahan itu hendaklah berada pada tangan orang-orang yang beriman dengan Quran, beriman dengan hadis, tidak mencipta beribu-ribu alasan untuk tidak melaksanakan hukum-hukum Quran. Tuan-tuan sekalian, itu benda yang sangat penting. Jadi tuan-tuan sekalian, kita balik tadi takut nanti ngelewa banyak pula. Nak cerita beberapa perkara yang penting tuan-tuan sekalian untuk kami kongsi dengan tuan-tuan. Pertama tadi soal marhalah contohnya. Tadi kemudian soal zakat pendapatan kan? Zakat pendapatan masa almarhum Tan Sri Harusani ketika itu beliau dengan almarhum dengan jawatankuasa menganggap zakat pendapatan, zakat gaji tidak wajib. Tahun 1980-an begitulah
fatwanya. Dan berlaku perubahan zaman dan sebagainya. Tuan-tuan sekalian, macam tadi kalau kalimah Allah tadi di Malaysia, kita ada masalah kalau tak dijaga, nanti orang lain akan ambil kesempatan. Jadi kita fatwakan di Perak kalimah Allah hanya boleh digunakan oleh orang Islam. Di negara lain barangkali tak ada masalah apa, macam negara Arab 100%, 96% orang Islam, jadi tak perlu nak buat fatwa kalimah Allah ni untuk orang Islam saja. Macam logo halal, logo halal sangat penting di tempat kita, sebab kita campur-campur. Yang buat bihun, buat mi, buat rumah sembelihan sebagainya, ada juga yang diusahakan oleh orang-orang yang bukan Islam. Jadi logo halal itu adalah sangat penting. Tapi di negara Turki contohnya, ataupun negara Arab yang 90% Islam, mereka tak nampak sangat pentingnya logo halal ni, sebab tukang sembelihnya dah Islam, kelangnya orang Islam dan sebagainya. Jadi tuan-tuan jangan rasa pelik kalau berlaku pertukaran hukum ni, sebab memang tidak diingkari bertukar hukum kalau bertukar masa dan juga bertukar tempat. Imamuna Syafi'i rahimahullah pun, imam mazhab kita pun, dia ada dua fatwa kan. Satu fatwa yang dibuat di Baghdad, dipanggil Qaul Qadim. Kemudian setelah beliau berpindah ke Mesir, ada lagi satu fatwa dipanggil Qaul Jadid. Ada fatwanya yang di Mesir, dia membuat ulang kaji balik terhadap fatwa yang dibuat di Baghdad. Itu benda biasa. Itu pentingnya tuan-tuan sekalian. Program yang kita cuba atur adalah untuk menerangkan kepada masyarakat.